Hai semua, nama saya Jason Anak Jack, pemegang Rometrix BP 24160343. Saya merupakan pelajar tahun 1 program kerja sosial dari University Malaysia Sabah. Dalam video ini, saya akan menerangkan satu teori dalam kerja sosial yang saya minati. Dalam video ini, saya akan menerangkan satu teori, yaitu Social Learning Theory ataupun teori pembelajaran sosial. Social Learning Theory ataupun dikenali sebagai teori pembelajaran sosial dibangunkan dan diperkenalkan oleh seorang ahli psikologi, yaitu Albert Bandura pada tahun 1970-an. Teori ini menerangkan bagaimana perbuatan manusia boleh mempengaruhi tingkah laku sendiri. Tingkah laku manusia dapat dipelajari atau dipengaruhi melalui pemerhatian, peniruan, dan pengalaman sosial. Pembelajaran yang pertama melalui pemerhatian. Pemerhatian merupakan pembentukan asas tingkah laku orang lain, individu, dan secara tidak langsung mempelajari pula perubahan tingkah laku tersebut. Bandura menyebut orang yang diperhatikan sebagai model dan proses pembelajaran melalui permodelan. Ia juga menekankan aspek interaksi antara manusia dan persekitaran. Pada amnya, Bandura juga melihat manusia sebagai aktif berupaya mengendalikan tingkah laku secara selektif dan tidak berupaya mengendalikan tingkah laku secara selektif dan tidak merupakan identiti yang pasif yang boleh dipermainkan oleh keadaan persekitaran mereka. Yang kedua, pembelajaran melalui peniruan. Peniruan ada 5. Yang pertama, peniruan secara langsung. Peniruan secara langsung dilakukan melalui pemerhatian. Sebagai contoh, penonton meniru gaya penyanyi yang diminatinya. Yang kedua, peniruan tak langsung. Peniruan tak langsung dilakukan melalui imajinasi dan pemerhatian yang tak langsung. Sebagai contoh, meniru watak-watak yang dibaca dalam buku atau komik. Yang ketiga, peniruan gabungan. Peniruan dengan gabungan tingkah laku model-model berlainan. Sebagai contohnya, meniru gaya melukis dari pelukis terkenal, kemudian menghasilkan lukisan sendiri. Yang keempat, peniruan sekat lakuan. Peniruan yang hanya disesuaikan dalam situasi tertentu sahaja. Dia tidak boleh digunakan dalam situasi yang bertentangan. Yang kelima, peniruan tersekat lakuan. Peniruan tersekat lakuan, yaitu tingkah laku yang ditiru, boleh ditunjukkan dalam apa jua situasi yang berlaku. Sebagai contoh, meniru gaya berbudi bahasa seorang guru di sekolah. Yang ketiga, pembelajaran melalui pengalaman sosial. Bandura juga menekankan bahawa pengalaman sosial membentuk keyakinan individu terhadap keupayaan mereka untuk berjaya dalam sesuatu tindakan. Sebagai contoh, jika seseorang melihat rakan sebaya mereka berjaya dalam melakukan suatu tugas, mereka mungkin berasa lebih yakin bahawa mereka juga boleh melakukannya. Menurut Albert Bandura, ia berpendapat bahawa individu akan mencuba melakukan secara tidak sengaja untuk memproses tingkah laku orang lain sebelum menghentikannya. Sebagai contoh, seorang kanak-kanak yang membesar dalam persekitaran keganasan mungkin akan menganggap perkara tersebut sebagai perkara biasa. Hal ini akan menjadi kebiasaan untuk dijadikan ikutan oleh kanak-kanak untuk lebih cenderung melakukan perbuatan keganasan. Kesimpulannya, teori pembelajaran sosial Albert Bandura sangat berkesan dalam kerja sosial
karena ia membantu memahami bagaimana individu membentuk tingkah laku mereka berdasarkan pengalaman sosial mereka. Penggunaan teori tersebut dapat membantu pekerja sosial mengubah individu serta tingkah lakunya ke arah yang lebih baik di masa akan datang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.